Sepanjang saya mengayuh dekat Kazakhstan tu, saya rasa ride saya tu jadi very monotonous disebabkan daripada pagi sampailah ke petang masa saya mengayuh tu memang dia punya pemandangan sama je all the way. Saya lalu dekat kawasan desert. Jadi pemandangan yang saya dapat pada masa tu memang desert saja. Dengan saya dapat tengok pergunungan Tian Shan daripada jauh dekat belah kiri saya pasal masa tu saya mengayuh ke arah barat. So pergunungan Tian Shan masa tu dekat belah kiri, dia dekat belah south. Pergunungan Tian Shan masa tu dia memisahkan antara Kyrgyzstan dengan Kazakhstan. Dan pada yang sama juga saya rasa very lonely balik disebabkan saya kaya seorang-seorang. Saya mula buat balik dua karakter dekat dalam minda saya ni, dan dua karakter ni bercakap sesama sendiri. Memang masa tu saya bercakap seorang-seorang balik, sama macam masa saya mengayuh daripada Chengdu ke Tibet dulu. Pasal masa saya mengayuh dekat China, saya dah biasa ada orang teman. Masa dekat Tibet dulu saya kayuh dengan grup American ni, yang Hutch ni, dengan Faye ni semua. Masa saya mengayuh dekat sepanjang Taklamakan Desert, saya ditemani oleh Nancy. Dan masa saya mengayuh di hari-hari terakhir dekat China, saya mengayuh dengan Pascal. Tapi bila saya mengayuh dekat Kazakhstan, memang all the time masa tu saya seorang-seorang je. So saya mula macam rasa tak biasa. Saya mula rasa very lonely. Saya rasa betul-betul sunyi pada masa tu. Dan kadang-kadang saya rasa macam takut juga mengayuh dekat Kazakhstan ni, disebabkan driver-driver Kazakh ni diorang bawa betul-betul laju. Ada sekali tu saya hampir-hampir kena langgar dengan satu kereta ni. Mungkin dia memang sengaja macam nak langgar saya, macam nak takutkan saya. Pasal jalan tu besar, tak ada kereta. Memang selalunya sunyi. Selalunya every 5 minutes satu je kereta yang lalu. Walaupun jalan tu besar dan kereta tu bawa laju lebih kurang dalam 160 macam tu. Dan masa tu dia memang lalu betul-betul sebelah saya. Memang sengaja je. Mungkin dia nak takut-takutkan saya je pada masa tu. Dan ada sekali tu ada satu kereta Lada yang lama, iaitu old Russian car. Dia potong saya dan dia berhenti betul-betul dekat depan saya. Dan lepas tu driver tu keluar. Driver tu adalah seorang Russian, umur mungkin dalam 50-an macam tu. Datang dekat saya pasal dia nak ajak borak-borak. So kita orang pun borak-borak lah. Lama juga, lebih kurang dalam 5-10 minit macam tu kita orang borak-borak. Macam biasalah dia tanya saya ni daripada mana dan saya nak pergi ke mana semua ni. Dan dia ni adalah Russian daripada Moskow, daripada Russia, tapi bekerja dan tinggal dekat Kazakhstan. Dan masa tu saya rasa macam excited pasal for the first time dalam hidup saya dengar in real macam mana orang cakap English dengan Russian accent yang betul-betul pekat. Pasal sebelum ni saya cuma dengar orang cakap English dengan Russian accent yang pekat cuma dalam movie, dalam video game semua ni. So bila first time saya dengar in real macam mana orang cakap English dengan real Russian accent, saya rasa betul-betul excited pada masa tu, macam wow, you know. So lepas tu dia pun kenalkan diri dia dan dia cakap dekat saya, "My name is Dmitry. I was born in Moscow in Russia, but now I live in Kazakhstan. So you're from Malaysia, dah?" Lepas tu saya pun jawab, "Yes, I'm from Malaysia. I'm thinking to cycle to Russia." Lepas tu dia cakap balik, "No, you will not stand the cold because you're from Malaysia. You are not used to it. It's late now. The winter is coming. You will die in Russia." Saya pun jawab balik, "Okay, thank you." Dan saya pun balik-balik dekat basikal saya, dan masa tu saya betul-betul nekat untuk mengayuh ke arah selatan, mengayuh ke arah Almaty, kemudiannya saya cross into Kyrgyzstan. Pasal apa yang dia cakap tu memang betul juga. Memang pada masa tu saya rasa macam makin lama makin sejuk cuaca dekat situ. Dan saya boleh bayangkan betapa sejuknya Siberia masa winter. So disebabkan Kazakhstan mahal, saya pun elaklah spending duit banyak-banyak dekat situ. Saya tak lagi duduk dekat guest house bila-bila saya lalu kat area-area kampung semua ni. Saya cuba untuk tak beli apa-apa. Saya cuma survive dengan makanan apa yang saya ada je pada masa tu. Dan selalunya saya cuma akan cari air daripada sungai-sungai semua ni. Dan selalunya saya akan pacak tent dekat tempat yang ada view yang cantik semua ni, tempat yang kurang orang untuk bermalam. Dan pada masa tu saya rasa macam tak ada problem sangat nak mengayuh ke arah Almaty, kerana dekat area south of Kazakhstan masa tu macam banyak flat. Memang dah tak ada climbing lagi. Saya cuma ada headwind je, tapi still tak ada masalah untuk kayuh lebih kurang dalam 100 km sehari. Dan masa saya mengayuh tu saya rasa macam semangat pasal makin lama saya makin dekat dengan Tian Shan Mountain tu. Dan masa tu saya tahu di sebalik Tian Shan Mountain tu adalah Kyrgyzstan. Dan pada masa yang sama juga saya still lagi dapat rasa ketegangan antara China dengan Kazakhstan ni, especially bila saya masuk ke area kampung-kampung kecil ni semua.
Disebabkan saya dah biasa mengayuh dekat China, saya dah biasa dengan orang-orang Cina semua ni. So bila saya mengayuh, bila saya lalu dekat group ada budak-budak semua ni yang tengah duduk ramai-ramai ni, selalunya saya memang akan automatic, saya akan tegur dia orang, ni hao, ni hao ma, benda-benda macam tu. Tapi masa tu saya terlupa yang saya dah masuk dekat negara yang lain, saya dah masuk dekat Kazakhstan. So bila saya tegur dia orang dalam bahasa Cina, dia orang semua akan bangun dan dia orang semua akan jerit Kitai, which means China. So saya tak tahu, mungkin ada ketegangan antara diorang ni semua pasal diorang ni neighbor. Tapi masa tu saya pun tak kisah sangat pasal saya naik basikal, saya laju, jadi diorang pun tak boleh nak kejar saya. So saya pun macam okay, suka hati korang semualah, Setakat ni apa yang saya tengok, masalah macam ni memang quite common dekat area-area international border semua ni. Between nation, between country semua ni, selalunya kita memang takkan suka neighbor kita. Problem ni mungkin tak ketara sangat dekat region kita macam dekat Malaysia, Thailand, Malaysia, Singapore ataupun Malaysia, Indonesia semua ni. Tapi masalah macam ni memang agak serius dekat negara-negara lain macam Turkey dengan Greece for example, ataupun Georgia dengan Armenia for example. Dan experience saya pada masa tu adalah between China dengan Kazakhstan. Dan memang ada banyak problem yang sama sebenarnya dekat country-country Central Asia ni, macam for example between Kyrgyzstan dengan Uzbekistan, dengan Tajikistan semua ni. Dan problem ni agak serius, kadang-kadang dia boleh menyebabkan pergaduhan antara dua nation ni, dan kadang-kadang sampai boleh berlakunya peperangan sehingga boleh membabitkan militeri. Dan benda macam ni kadang-kadang buat saya terfikir, adakah ini satu kelemahan bila kita ada satu semangat patriotism yang betul-betul ekstrim sampai kita automatically akan benci manusia yang lain cuma kerana mereka tinggal di seberang imaginary line yang kita panggil sebagai international border. Okey, tak apa, berbalik kepada cerita saya tadi. Lepas dah beberapa hari saya mengayuh tu, saya pun akhirnya sampai dekat bandar Almaty. Almaty pernah menjadi capital untuk Kazakhstan, tapi diorang dah pindah capital tu dekat a new city yang nama dia Astana. So Almaty ni nampak macam bandar yang lama dan Astana ni nampak macam bandar baru. Dia nampak macam Putrajaya sikit-sikit pada masa tu, tapi macam nampak lagi moden dan betul-betul sejuk Astana ni, especially masa winter memang boleh cecah over minus 40 dekat Astana. So anyway, sampai situ je lah cerita saya untuk video saya kali ni. Dalam video saya depan nanti saya akan ceritakan pengalaman saya dekat Almaty juga dan pengalaman saya macam mana saya masuk ke Kyrgyzstan. So kita jumpa lagi dalam video yang akan datang nanti. Terima kasih.